Ini John. John ingin berjumpa rakannya di Malaysia. John menaiki LRT untuk berjumpa dengan rakannya Ruben. Mereka berjanji untuk berjumpa di restoran. Hai Ruben. Hai John. Hai Ruben. Hai semua. Hari ni cikgu bekerja di kaunter. Awak nak order apa? Tak adalah, cikgu gurau aja. Hari ni kita nak belajar tajuk daya. Daripada cerita tadi, kita dapat perhatikan John menarik beg troli sepanjang perjalanannya di lapangan terbang dan juga di restoran. Jadi, apakah daya yang bertindak ke atas beg troli John? Okey, sebelum ni cikgu dah ajar, setiap objek yang berjisim pasti ada daya yang bertindak ke atasnya, iaitu daya berat. Kita simbolkan sebagai W dan arahnya sentiasa ke bawah. Okey, daya yang kedua adalah daya dari permukaan jalan, iaitu tindak balas normal yang kita simbolkan sebagai R. Yang ketiga adalah daya antara roda troli tu dengan permukaan jalan yang kita simbolkan sebagai FR, iaitu daya geseran. Ingat, daya geseran sentiasa arahnya bertentangan dengan daya pergerakan objek. Apa yang terakhir? Daya yang terakhir adalah daya tarikan daripada tangan John. Tangan John menarik beg troli itu supaya bergerak. Cikgu simbolkan daya tersebut sebagai F. Hari ni kita nak belajar tajuk bagaimana menentukan daya paduan bagi objek tersebut. Jadi, tajuk pada hari ini ialah leraian daya. Mari belajar di channel Cikgu Izian. Okey, kita sambung tema Mekanik Newton bab 1 daya dan gerakan 2 1.2 leraian daya. Okey, apakah itu leraian daya? Leraian daya ialah proses meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya. Sebagai contoh, gambar ini menunjukkan seorang lelaki menarik beg troli. Seperti yang cikgu telah terangkan tadi, daya yang bertindak ke atasnya adalah W, R, F dan juga FR. Okay, seperti biasa, kita perlu lukis FBD, iaitu rajah jasad bebas ataupun bahasa Inggeris Free Body Diagram. Mula-mula sekali kita kena lukis bulat. Bulat itu menunjukkan objek. Okey, yang kedua, lukiskan daya yang ada. Yang pertama, daya ke atas adalah R. Yang kedua adalah W. Yang ketiga adalah FR, iaitu daya geseran, dan yang keempat adalah F. Okey, daripada daya rajak jasad bebas ni, FBD ni, dapat diperhatikan yang F ni tidak berada pada paksi X atau paksi Y. Jadi, bagaimana kita hendak menentukan daya paduan? Sebelum ni, cikgu ajar, kalau dah selari, kita boleh tolak dia. Contoh, kanan dengan kiri, kita boleh tolak kanan, tolak kiri, ataupun kalau objek tu bergerak ke kiri, kiri tolak kanan. Atau bergerak ke atas, daya atas tolak daya bawah. Bergerak ke bawah, daya bawah tolak daya atas. Tapi dia berada di antara Y dan X. Bagaimana kita hendak menentukan daya paduan? Itu yang kita nak belajar hari ini, iaitu leraian daya. Leraian daya contohnya macam ni. Cikgu fokus kepada daya tarikan daripada tangan lelaki ini, iaitu F kan. Okey, sebagai contoh, untuk meleraikan daya, kita hendaklah menentukan magnitude. Magnitude itu adalah nilai komponen menegak daya tarikan F dan komponen melintang daya tarikan F. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, cikgu bulatkan daya daripada F ni, daya tarikan ni. Okey, daya tarikan ni
kalau kita tengok dengan paksi X, dia ada sudut. Okey, sudut cikgu simbol sebagai theta. Okey, dan sini cikgu labelkan sebagai Fx. Fx di sini bermaksud daya di paksi X. Daya di paksi X adalah daya komponen melintang. Okey. Daya yang ke atas, yang ini, okey, adalah Fy, iaitu daya di paksi Y. Okey, kita simbolkan dia sebagai Fy, iaitu untuk komponen menegak daya tarikan. Okey, daripada situasi tadi, masih ingat lagi trigonometrik formulanya yang cikgu cakap sebelum ni, daripada video sebelum ni. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu Tima suka. Okey, daripada itu sin theta sama dengan tak ni kita pakai tentang handsome hypotenuse. Cos theta sebelah per hypotenuse. Tangent theta tentang bersebelah. So dekat sini terujuk pada FBD ni, sudut kita di sini Fx ni adalah bersebelahan dengan theta. Fy bertentangan dengan theta. So, untuk menentukan komponen X, iaitu komponen melintang Fx ni, kita boleh guna cos theta, iaitu sebelah ni Fx per hypotenuse. Hypotenuse kita adalah F. So, bila kita pindahkan F ni pergi sini, jadi Fx sama dengan F cos theta, komponen Y sin theta sama dengan Fy per F. So, Fy sama dengan F sin theta. Okay, Fy kat sini adalah bertentangan per hypotenuse. Okay, boleh faham? Baik, seterusnya adalah situasi 2. Situasi 2 adalah seorang perempuan sedang memegang penyapu. Dia sedang menyapu. Okey, daya yang dikenakan ke atas penyapu itu adalah daya ke bawah. Okey, diberi F adalah 32 Newton. Pertama sekali kita lukis dulu rajah FBD. Objeknya kita buat sebagai bulat. Kemudian daya ni dia bukan berada di paksi Y atau paksi X. Okey, dia berada pada sudut 60 darjah di paksi X tau. So, kita lukis kat sini. F ni 32 Newton. Okey, sudutnya di sini. Okey, soalannya, tentukan magnitude komponen menegak daya tolakan F, komponen melintang daya tolakan F. Menegak mestilah paksi Y, melintang adalah paksi X. Okey, cikgu lengkapkan dulu FBD-nya ni. Okey, so kat sini adalah Fx. Dan yang ke bawah ini, yang ni cikgu lengkapkan dia adalah Fy. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan komponen menegak dengan komponen melintang? Kita tentukan nilainya ataupun magnitude-nya. Okey, macam biasa, guna teorem Pythagoras ataupun trigonometric rules ni. Saya tak handsome, kalau saya handsome tentu Tima suka. So, cikgu tak payah ulang yang tu. Kita tengok dulu macam mana nak cari Fx dengan Fy ni. Okey, Fx di sini, Fy di sini. So, kita tengok komponen X, iaitu komponen melintang. Cos theta sama dengan Fx per F, iaitu sebelah per hypotenuse. So, Fx sama dengan F cos theta. Kita masukkan nilai. F tu 32. Theta tadi kita dah tulis cos 60. So, dapat 16 Newton. Okey, untuk komponen menegak iaitu komponen Y, yang ini yang bawah ni. So, kita guna sin theta tentang per hypotenuse. Tentang kita adalah Fy per F. F kita hypotenuse Okey. So, Fy sama dengan F sin theta. F kita 32. Theta-nya 60. So, dapat 27.71 Newton. Okey, seterusnya adalah situasi yang ketiga. Tentukan magnitude komponen bagi berat kotak yang selari dengan satah condong. Yang kedua, komponen bagi berat kotak
yang serenjang dengan satah condong. Okey, ini ada kotak ni berada di gelongsong ni Okey, macam biasa kalau objek ada berat, dia jisim mesti ada daya ke bawah iaitu berat. Daya ni mesti ke arah bawah. Menegak macam ni. Contoh diberi W sama dengan 300 Newton. Okey. Kat sini adalah komponen yang selari dengan satah condong. Okey, diberi pula angle ataupun sudut gelongsong ni adalah 50 darjah. Okey. So, kat sini berapa angle-nya? Di sini. Okey, ni cikgu tunjuk. Kalau dekat sini 50, sebelah sini mestilah 90 darjah. 90 tambah 50 dan 140. 100, kalau segitiga kan 180. 180 tolak dengan 140 dapat berapa? 180 tolak dengan 140 kita dapat 40 darjah. So, kalau kat sini 40, Theta ni kita dapat daripada ini sudut tegak kan, 90 tolak 40. So, theta di sini adalah 50. Jadi, bila nak tunjukkan awak faham ni, bila dia beri sudut dekat sini 50, automatik kat sini pun 50. Okey? So, macam mana kita nak lukis rajah FBD? Okey, yang ini berlainan sikit. Sebabkan dia serong kan, dia berada dalam keadaan condong. Jadi, paksi Y kita mesti selari dengan kepala objek. Okey, ni cikgu buat serong sikit. Macam ni. Okey, jadi mula sekali kita label bulat sebagai objek lah. Okey, kemudian daya W. Okey, kemudian theta di sini. Yang ini WY dan yang ini adalah WX. Okey, faham Okey, kita tengok macam mana nak menyelesaikannya. Okey, seterusnya bagaimana nak menentukan daya komponen serenjang dengan satah condong dengan yang selari dengan satah condong. Okey, so WX ni adalah komponen yang selari dengan satah condong. WY adalah komponen yang serenjang dengan satah condong. Okey, sudutnya adalah di sini. Jadi, kita perhatikan WY ni bukan bertentangan lagi dengan sudut, tapi dia jadi bersebelahan. Dia jadi sebelah. Okey, WX ni jadi bertentangan dengan sudut theta. Jadi, untuk kita tentukan komponen yang selari dengan satah condong, iaitu komponen X, kita guna sin theta sama dengan WX per W. Ini WX tu tentang per hipotenus. So, WX per W. So, pindahkan WX sama dengan W sin theta. W dia dah bagi tadi 300 Newton, 50 darjah. So, sin 50 darjah akan dapat 229.9 Newton. Okey, komponen Y pula. Komponen Y kita guna cos sebab bersebelahan per hipotenus. So, WY per W. So, WY sama dengan W cos theta 300 cos 50 darjah dan akan dapat 192.8 Newton. Okey, cikgu dah beri 3 situasi. Cikgu harap anda faham bagaimana untuk meleraikan daya. Okey, pada video akan datang, cikgu akan ajar anda bagaimana menjawab soalan berkaitan leraian daya. Okey, terima kasih kerana menonton.